A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita dalam siri siaran langsung ataupun siri pengajian kitab ya. Hari ini saya akan membedah kitab Menyelami Samudra Tasawuf oleh Ustaz Samsul Muhammad Noor. Ya. Bagus juga kitab ni. Dan saya akan mendaurah kitab ni mengikut topik yang saya pilih lah. Maknanya ada topik-topik yang saya yang rasa tak perlu sampaikan. Contohnya pembersihan hati. Dalam tu ada sombong, riak, ujub, hasad, hubud dunia, marah, kikir, banyak makan, panjang angan ataupun guru, ataupun menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat Muhammad, iaitu taubat, sabar, takut, harap ataupun khauf, rojak, zuhud, syukur, ikhlas, tawakal, kasih akan Allah, redha, mengingati mati. Jadi yang menarik perhatian saya ialah bab musyahadah. Dalam tu ada fana, tingkatan fana, makrifah. Pada muka surat 259. Kemudian bab nafsu-nafsu ni bagus juga, iaitu di bawah bab mengenal diri. Dia start pada muka surat 13 sampai 39. Kemudian dalam bab yang kedua, iaitu latihan pembersihan jiwa, tingkatan sebelum tingkatan pertama tu tahalli, kemudian tahalli, tahalli, dan boleh masuk syariat, hukum syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Manakala pembersihan zahir, mata, telinga, lisan, perut, kedua tangan dan kaki itu, dan farash ataupun kemaluan, saya rasa tak payahlah. Jadi saya kita pilih-pilih. Jadi saya akan menceritakan sedikit biodata ustaz yang menulis kitab ni, iaitu Ustaz Samsul Muhammad Noor. Dilahirkan di Taipei, Perak. Adalah lepasan Institut Pengajian Islam Madrasah Utmamah Ismail. Tak berapa nampak lah, saya lampu sini sikit. Fatih, Istanbul, Turki. Dalam Bachelor Syariah Jamiah di Akidah, Jakarta, Indonesia. Berpengalaman luas dalam bidang dakwah di sekitar Selangor dan wilayah persekutuan. Pengasas sistem Genius membaca Al-Quran dalam masa 3 hari dengan kaedah Al-Badar, kalau tak salah saya. Merupakan seorang perunding latihan dan bina insan di syarikat miliknya, Pearl Mentor. Sediaan Berhad berpengalaman dalam mengembalikan kursus-kursus motivasi dan latihan seperti rahsia alam diri, Islamic team building, elective supervisory skills, interpersonal skills, dan Islamic leadership program. Antara organisasi yang pernah mendapat khidmat beliau ialah Petronas Penapisan Terengganu Sdn Bhd, Petronas Dagangan Sdn Bhd, Petronas Gas Berhad, Majlis Permandaran Subanjaya MPSJ, Kereta Api Tanah Melayu KTMB Berhad, Pusat Rawatan Kampung Baru KBMC Pusrawi, dan Lembaga Zakat Selangor. Kitab ini berharga RM35, manakala di Sabah Sarawak RM37.
di Malaysia Timur. Jadi sebenarnya saya dah habis membaca bahagian belakang ni, iaitu bab muraqabah. Jadi bab muraqabah ni dia ada letak satu statement ataupun petikan ibadah mestilah dilaksanakan dengan sempurna sama ada zahirnya atau rohani. Ibadat zahir disebut syariat dan ibadat rohani disebut hakikat. Orang yang melaksanakan dengan sempurna ibadat zahir itu jelas kelihatan tandanya seperti dia solat, berpuasa, berzakat, menaikkan haji, menutup aurat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bersilaturahim dan meninggalkan apa yang Allah SWT tegah. Jadi kita pergi bab muraqabah ni sampai mana? Sampai saya larat lah. Kata habis kita sambung. Jadi setelah seorang hamba itu membersihkan diri dengan jalan mujahadatun nafs, maka jalan sebenarnya adalah dengan menetapkan hati dalam memperoleh musyahadah atau hakikat ihsan. Musyahadah ni berpandangan ya. Jadi untuk melalui musyahadah kita perlu mengusahakan muraqabah, iaitu mengawasi ataupun mengintai-ngintai. Musyahadah tadi berpandangan. Dari segi bahasa, muraqabah berarti berawas atau intai-intaian. Macam kucing nak tangkap tikus lah, dia mak tikus tu daripada lubang. Jadi penawasan harus dikawal dan pergerakan pun maknanya kena freeze lah, freeze. Dalam istilah tasawuf, muraqabah itu masuk keadaan seorang yang meyakini sepenuh hati bahawasanya Allah Ta'ala melihat dan mengawasi kita, bahkan mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Berkata Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, Al-Muraqabatul ilmu abadi bitilai Rabbi subhanahu wa ta'ala. Muraqabah ialah bahawa seseorang hamba itu tahu sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala melihatnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menerangkan mengenai dekatnya Allah SWT dengan hamba-hambanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min jablil warid. Surah Al-Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepada manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya. Mengapa Allah Ta'ala menggunakan kami? Dari segi syariat, ada orang mentafsirkan ataupun dari segi mufassirin, dia kata kami itu menunjukkan kekuatan ataupun kudrat Allah Ta'ala itu. Kami menunjukkan ramai. Allah Ta'ala itu esa. Esa tidak terbilang. Dari satu sudut ialah kami itu menunjukkan Allah Ta'ala berserta dengan para malaikat. Itu dimasukkan dengan kami. Seluruhnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni qalbil qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Jika ditanya hamba-hambaku kepadamu tentang diriku, bahawa sungguhnya aku dekat dan mengabulkan doa hamba yang berdoa. Jika ditanya hamba-hambaku kepadamu Muhammad, di dalam kurungan Muhammad, tentang diriku, bahawa sungguhnya aku itulah amat dekat dan mengabulkan doa hamba yang berdoa. Maknanya Ahmad itu di batin baginda Rasulullah. Muhammad itu ialah jasad. Surah Al-Baqarah ayat 186. Bahawa kemudian itu ayat 186. Ini ayat seterusnya ialah surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan iaitu Allah beserta kamu
barang di mana kamu berada, ataupun dan iaitu Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Sungguhnya Allah melihat apa yang kamu perbuatkan. Jadi Allah Ta'ala ini berserta dengan kita. Apa maksud berserta? Iaitu meliputi kita. Bukan kita ni Allah. Tapi walau dalam gelap, walau dalam cerah, kemana saja kita pergi, Allah Ta'ala itu berserta dengan kita. Dan dia melihat apa yang kamu perbuatkan. Maknanya pada diri insani itu ada rohani, itu sebenar-benar kita, nurani, jasad bagi Rasulullah, dan Rabbani, Ahmad. Satu bekas kongsi 3 orang. Bahawa Rasulullah SAW apabila ditanya tentang ihsan, maka baginda menjawab, ta'budallah haka'annaka tarahu, fa illam taku tarahu, fa innahu yarak. Ihsan itu seolah-olah kamu menyembah Allah Ta'ala. Ihsan itu kamu menyembah Allah Ta'ala seolah kamu melihatnya. Seolah-olah. Jadi kena faham kataan seolah-olah. Apabila kamu tidak melihat, maka yakinlah Allah melihat kamu. Di dalam kita solat itu, kita melihat Allah Ta'ala, tetapi bukan secara zahir. Ya, ini kita nampak itu bagi orang makrifat ni. Kita nampak di batin kita ataupun rohaniah kita. Sebab yang menjesak, yang menggerakkan jasad kita ialah di batin kita, rohani kita. Dan yang menggerakkan rohani kita ialah Nur Muhammad. Dan yang menggerakkan Nur Muhammad itu ialah Nur Ahmad. Dan yang menggerakkan Nur Ahmad itu ialah zat wajib wujud. Dia berlapis-lapis. Jangan mentikatkan ruh itu Tuhan. Kalau ruh itu Tuhan, seperti Hindu Buddha lah, seperti agama Buddha lah, yang menyembah nenek moyangnya. Sedangkan ruh itu bukan Tuhan. Memang kodim, tetapi kodim yang dijadikan, kodim yang dicipta. Kodim ni maksudnya kodim bukan Tuhan, tapi zat yang tak binasa. Dan sabda baginda Rasulullah SAW lagi, an ubudata min samit sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW, afdalu imani amri an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Semula-mula iman seorang itu bahawa dia tahu Allah berserta dengannya di mana saja dia berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Untuk memudahkan pemahaman mengenai persoalan muraqabah itu, diperturunkan sebuah kisah Syekh Aziz Mahmud Hudai yang menjadi suatu ketika masa dahulu, di mana satu hari guru sufinya ingin menguji beberapa orang antara muridnya yang telah sampai ke peringkat muraqabah ini. Gurunya menyuruh beberapa orang murid pergi menyembelih ayam di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat dan yang mengetahui perihal tersebut. Setelah menyelesaikan amanah guru, murid-murid tadi telah menyembelih ayam-ayam yang diberi di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat dan tahu. Semua murid-murid tadi kembali dengan bawa ayam yang telah disembelih, kecuali Aziz Mahmud Hudai yang membawa ayam yang tidak disembelih. Maka heranlah sahabat-sahabat yang lain kerana murid itu tidak melaksanakan apa yang telah guru perintahkan. Lalu si guru pun bertanya kepada beliau, sebab apa beliau tidak menyembelih ayam tersebut? Maka jawab Aziz Mahmud Hudai, beliau telah berusaha mencari tempat yang tidak ada orang yang melihat dan tahu perbuatan tersebut, tapi dapati Allah Ta'ala melihat di mana-mana juga. Sebab nak cari kawasan yang tak ada orang, tak ada. Sebab dia sendiri itu orang. Maka fahamlah murid-murid lain bahawa sahabat mereka itu dah sampai ke peringkat muraqabah. Jadi dia kata di mana-mana pun Allah Ta'ala nampak. Macam ni Aziz ceramah lah. Dia kata bumi ini ada orang yang punya, ada tuan dia.
iaitu hatinya terasa diintai dan diawasi oleh Allah SWT pada ketika dan masa. Orang seperti inilah yang Allah SWT akan meliharanya daripada dosa dan maksiat. Berkata ulama tasawuf, man raqaballah fi watirihi asamahu Allah Ta'ala fil jawarihi. Barang siapa yang bermuraqabah dengan Allah di dalam hatinya, maka Allah akan meliharanya daripada berbuat dosa pada seluruh anggotanya. Artinya orang yang sudah sampai ke makom ini, hatinya terasa sentiasa diawasi oleh Allah SWT, dan dengan perasaan inilah mereka ini terasa sangat takut untuk berbuat maksiat ataupun kesalahan ataupun dosa, walaupun dosa itu dosa yang kecil, kesalahan yang kecil. Dalam sebuah hadis kursi yang Ta'ala berfirman, Allah Azza wa Jalla yaqulu fi hadisi qudsi abdi alni makana hamika akhfika kulla hamika maqutu bika ko anta fil mahali yu'din wa ma kunta bihi fa anta fi mahali qurbi fa akhta li nafsik. Hai hambaku, jadikanlah aku tempat perhatianmu, nescaya aku penuhi pula perhatianmu itu. Di mana aku ada kerana kemahuanmu, maka engkau itu berada di tempat jauh dariku. Di mana saja kamu ada kerana kehendakku, maka engkau berada dekat denganku. Maka pilihlah mana yang baik pada diri kamu. Dan sepakat para ulama tasawuf berkata, malam yazuk lam ya'rif. Maksud dia, sesiapa yang belum merasainya, maka dia tidak akan faham. Maknanya jalan tasawuf ni jalan rasa, jalan tempuh, jalan musyahadah, jalan muraqabah, jalan muradiah ataupun jalan mujahadah. Kita masuk kepada Gunung 7 atau Sab'ah Aqabah. Nak masuk ni. Kita skip je lah, sebab kita nak pergi dalam-dalam. Kita pergi bab ruh lah. Bab ruh iaitu muraqabah ruh. Ruh itu pula terbagi kepada dua pengertian. Ruh hayat, iaitu ruh yang tabi'i, yang ada pada seluruh makhluk Allah SWT, seperti manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ruh hayat ini adalah sumber kehidupan yang andai kata dikeluarkan atau diambil, maka matilah jasadnya. Benar kita bagi kepada ruh tamayiz, iaitu ruh yang menerima limpahan nur ilahi yang diistilahkan sebagai latifatul rabbaniyah. Latifah kecantikan atau keindahan rabbaniyah, Tuhan lah. Rabbi Tuhan. Ruh ini adalah sama pada pengertian hati yang kedua, iaitu hati yang batin. Ruh ini ada berbagai-bagai peringkat mengikut sejauh mana mujahadah atau penyucian jiwa yang dilakukan oleh seorang. Ruh ini boleh menjangkau melebihi alam nyata hingga ke alam tinggi, ufli, seperti alam malaikat dan alam ketuhanan, alam jabarut, alam lahu, alam ketuhanan. Nur atau cahaya itu, sebenarnya nur ni diri, cahaya yang keluar pada nur. Itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita nampak dengan jelas akan sesuatu. Yang menampakkan sesuatu itu ialah nur lah. Contoh kita dapat melihat. Kerana nur itu yang mengeluar penglihatan. Nur itu diri. Baik dengan mata kepala atau mata hati. Mata kepala dipanggil sifat basariah. Mata hati sifat basirah. Ia adalah perlu untuk kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan berhubung dengan agama dan penerimaan petunjuk atau hidayah daripada firman Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard masalul nuri
kamishkawatin fiha misbahu fil rujajah zujjajatul ka'annaha kaukabun duriyun yuqadi min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syari kibatin wala azibatin yaqudu zaitu butiya walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillah linur man yasha' wa badribullahu amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Marhunya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, iaitu Allah yang menerangkan langit dan bumi. Kalau kita secara zahir kita nampak cahaya matahari lah, tapi yang cahaya matahari itu bergantung kepada hayat Ta'ala. Jadi yang Ta'ala lah juga last sekali balik kepada dia. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang besar yang tidak tembus. Dia diri itu transparent, suci hening jenis bening. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita dalamnya kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, dinyalakan dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun tidak tumbuh sebelah timur dan tidak tumbuh sebelah barat. Ini bab istiqamah dalam amalan, ya. Tidak condong kiri kanan atau dipanggil istiqamah, konsisten, tetap pendirian. Yang minyaknya sahaja menerangi, hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, maknanya diri Ahmad meliputi diri Muhammad, ataupun roh kita meliputi jasad kita. Dia berlapis-lapis ni, banyak lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dikatakan mishkat yang berlubang-lubang. Mishkat yang berlubang-lubangnya, tengok dari arah mana pun nampak baginda Rasulullah. Jadi kalau kamu tengok makhluk ini, kamu akan tahu bahawasanya makhluk ni ataupun insan ni, tambah makhluk lain lah, berasal daripada baginda Rasulullah. Rasulullah adalah induk, tentu kazan, mahfian, gudang yang tersembunyi, perbendaharaan yang tersembunyi. Okey, menurut pembagian nur terbagi pada dua, iaitu nur lahir hissi, itu cahaya monologi, kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita seperti cahaya sinaran matahari yang memberi kita cahaya terang pada waktu siang. Ini perumpamaan. Kemudian nur batin, maknawi, iaitu cahaya monologi, kita melihat dengan mata hati, mata basirah terhadap sesuatu yang gaib atau memahami suatu hakikat atau pengertian. Jadi setengah orang dia celak tetapi dia buta. Buta kenapa? Dia tidak pernah melihat baginda Rasulullah di atas dunia ni. Maka buta di dunia, maka buta di akhirat. Barang siapa yang buta di dunia, buta di akhirat, maknanya kalau Abu Jahal, Abu Lahab tengok baginda Rasulullah pun, dia tengok sebagai pak saudara ataupun manusia biasa. Tidak melihat Muhammad bin Abdullah itu seperti Rasulullah, seperti Nabiullah, Khalilullah, ataupun sifatullah, ataupun ma'lumullah. Jadi dia tidak mengenal dengan sebenar-benar kenal. Nur batin pula ini terbagi pada 8 jenis, iaitu nur al-ilman, cahaya keimanan atau cahaya sejati yang dapat menebusi segala kegelapan, di mana akan ternyata keagungan dan keesaan. Agung ni apa? Azim. Dan keesaan ataupun sifat wahdah. Allah SWT menyinari hati insan. Maknanya dalam hati itu yang ada hanya Allah. Dialah Allah, dialah Muhammad.
Di atas kalimah Allah itu ada sabdu, zat muqaddam. Di atas zat sabdu itu ada alif patah, dikatakan satu alif dua harakat, satu barang dua nama. Allah pun dia, Muhammad pun dia. Kemudian nur al-qalb, cahaya, ya, cahaya hati atau cahaya yang wujud dengan sempurna dengan meraih sinaran cahaya daripada nur al-iman. Ketiga, nur al-ruh. Ruh ni percikan daripada hakikatul Muhammadiyah. Titik-titik atau peluh atas nur. Suatu nur Muhammad itu menilik akan dirinya kerana ada sifat jamaah ta'ala ataupun nur Ahmad. Nur Ahmad tu Qadir, Nur Muhammad itu Mahadah. Itu dikatakan makhluk dengan Tuhan itu tak bercerai daripada alam sana lagi. Allah dengan Muhammad itu. Nur ar-ruh, cahaya ruh jiwa, iaitu cahaya diperoleh daripada sebab kepatuhan yang bersungguh kepada Allah SWT dan menyucikan peribadi. Menyucikan dengan zikir, dengan selawat, dengan ibadat-ibadat lain daripada kelakuan liar dan adat resam yang merugikan sehingga rohnya dapat berhubung dengan alam malaikat. Bagaimana kita nak kontak dengan kudrat iradat, ilmu hayat sama bahasa kalam itu. Jadi untuk mengetahui kaunuhu muridan, kaunuhu hayan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu basiran yang ada pada zat tu, kita kena kontak barang pada kita ini, baru kita boleh kontak dengan lautan kaunuhu itu. Kemudian nur al-nafs, cahaya pribadi yang wujud dengan sempurna berikutan dengan meraih sinaran daripada ar-ruh. Jadi bila kita kontak dengan sifat makna yang tujuh itu, dari kudrat iradat hak milik dia, jadi dia yang memberi petunjuk yang dapat kita melihat di itu, di rohani kita, di batin kita itu. Kena kenal semua tu, di insani, rohani, nurani, rabbani. 4 diri itu. Ada orang baca diri terperi, diri terdiri, diri terjeli, diri dalam diri. 4 diri itu. Istilah saja, benda-benda sama. Kemudian nur ursi, cahaya rahsia yang diperoleh dengan mengenal Allah SWT dengan sebenar-benar pengenalan yang diikuti dengan hubungan dengan kepada Maha Pencipta tanpa selainnya sehingga dapat menyaksikan keajaiban kebesaran Allah, kebesaran ilahi di alam malakut dan alam mulk dan alam syahadah. Alam syahadah ni alam ni lah, alam nasuk. Alam malakut semua ada pada diri kita. Sebab kita ni satu alam, alam sorih, sana alam kabir. Kalau kita nak menyaksikan alam-alam yang di luar ni, kena bertafakur atau masuk ke dalam musyahadah. Sebab bermula daripada pusat ini, 7 petala langit ke atas, 7 petala bumi ke bawah. Jadi nak jelajah alam luar ni, kena jelajah dalam diri kita. Sebab alam luar ini di dalam diri baginda Rasulullah. Dan alam khabir, alam luar ini di dalam diri kita. Pasal pada diri kita ni ada diri baginda Rasulullah, iaitu diri nurani, diri Muhammad itu. Diri Rabbani itu ialah diri Ahmad. Dan nur al-aqal, cahaya akal yang wujud dengan sempurna dengan memperoleh sinaran cahaya daripada nur asir. Nur asir ini rahsia. Dan ketujuh, nur al-Quran, cahaya al-Quran yang merupakan nurullah, nur Allah SWT yang berhubung rapat dengan zatnya. Apabila nur Allah ataupun nur zat ada pergerakan sedikit di atas zat itu, jatuh pada sifat, itu dikatakan Muhammad. Jadi ada pergerakan sedikit, sebut nur, nurullah. Ada pergerakan di atas zat itu, dari segi istilah hakiki pemahaman, jatuh ke atas sifat, iaitu Muhammad. Berhubung rapat dengan zatnya. Zat Allah Ta'ala ni nama dia Ahmad, yang maha tinggi. Maha tinggi ni azam azim lah, tinggi, agung. Hakikat nur ini adalah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Cuma diketahui bahawa nur inilah yang menimbulkan nur asik dan nur yang lain. Maknanya nur Muhammad itu daripada nur Ahmad, tajalliyat. Dia bukan beranak, dia zat ni dia tidak nyata. Jadi dia nak memperkenalkan diri dia, ana kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu li an urafa fa khalaqtu khalaq li an urafa. Dia nak perkenalkan diri dia. Dia tak ada rupa bentuk, dia datangkan rupa bentuk
Sebab kita ada rupa bentuk, kita nak kenal dia. Jadi dia keluar marilah rupa bentuk yang paling sempurna, paling kamil, paling azim, khuluqul azim. Iaitu siapa? Baginda Rasulullah. Jadi kalau kenal baginda Rasulullah tu, kenallah dia. Allah tu tak ada rupa bentuk. Jadi nak kenal dia, macam mana? Dia tak ada rupa bentuk. Jadi sebab tu didatangkan, diutuskan baginda Rasulullah tu untuk mengenal dia. Sebab itulah Sayyidina Ali melihat baginda Rasulullah, dia kata apa? Tidak aku melihat melainkan hak. Orang tanya Sayyidina Ali, mau kenal Allah dulu ke mau kenal Rasulullah dulu? Dan Sayyidina Ali kata, macam mana aku kenal Allah dulu? Kalau aku kenal Allah dulu, tidak perlu kepada Rasul, tidak perlu kepada Muhammad. Jika aku kenal Muhammad dulu baru aku kenal Allah, maka Muhammad itu lebih power, lebih daripada Allah. Nak ceritanya Allah Muhammad tu barang sekali. Kenal Muhammad, kenal selalu Allah. Kalau orang tu kata dia kenal Allah, lepas tu kita tanya dia, kenal baginda Rasulullah, dia tidak. Maknanya dia belawak. Kalau dia kata dia kenal Muhammad, tak, lepas tu tanya dia, kenal ada Allah, dia tidak. Sebab Allah ada rupa. Maknanya dia tak faham. Dia tak faham bab ni. Zat dengan sifat tu tak bercerah. Cuma diketahui bahawa nur inilah yang menimbulkan nur asli dan nur yang lain-lain. Okey, 8. Nur Al-Kashaf, cahaya singkapan, iaitu nur Al-Quran, yang merupakan nur yang paling tinggi dan beri kesan istimewa. Ini ceritakan wahyu Al-Quran itu sendiri mengikuti baginda Rasulullah sampai kepada Gua Hira. Al-Quran itu daripada baginda Rasulullah kecil lagi, maknanya Al-Quran itu, wahyu itu menuruti ke mana sahaja baginda Rasul pergi. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada ayahandanya, jika kamu dan sahabat lain, jika kamu hendak melihat Al-Quran bergerak, tengoklah baginda Rasulullah. Sebab itu pada zaman baginda Rasulullah tak ada mushaf, tak ada Al-Quran yang dibukukan. Nak ada Al-Quran yang bukukan apa? Rasulullah tu cakap-cakap, berjeregu. Itulah Al-Quran. Sebab hadis firman, semua daripada mulut baginda Rasulullah serta perbuatan baginda Rasulullah. Nur ini dapat menggelakkan cermin hati para insan dengan membaca ayat-ayat suci seperti zikrullah, bertakbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takdis dan lain-lain. Juga dengan memakan makanan yang halal, berlaku ikhlas, berpuasa, meninggalkan sesuatu yang memesongkan, sentiasa membersihkan diri dengan peribadi yang mulia, serta mengekang wuduk dan menjaga segala waktu untuk ketaatan dan berbakti kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran Tuhanmu, yakni Nabi Muhammad beserta dengan mukjizatnya, dan kami telah menurunkan kepadamu satu cahaya Al-Quran yang terang benderang. Al-Quran ni dia tidak akan terangkan, dia tak akan ulang perkara yang sama seperti nur dengan Al-Quran tu. Nur tu merujuk kepada baginda Rasulullah dalam tafsir Syekh Ibn Haytami. Nur Al-Quran, nur tu baginda Rasulullah, Al-Quran ialah nurun mubina, maknanya cahaya disebutkan kepada Al-Quran yang terang benderang. Baginda Rasulullah tu bukti, burhanun. Burhanun yang diistilahkan, disebabkan kepada baginda Rasulullah. Menurut golongan sufi, bahawa nur ini memungkinkan mengangkat pandangan kepada arsy dan kursi dan menyaksikan segala nur-nur yang indah sehingga terbuka segala sir alam dan bermacam-macam rupa alam ghaib. Jadi yang berberhenti sini dululah. Sebab kena masuk, nak pergi sikit lagi lah kita habis dekat tingkatan nur. Ada 3 pipi lagi. Jadi nur inilah yang
menyelubungi peribadi baginda Rasulullah sehingga baginda dapat memandang dan mengetahui suatu dengan izin Allah SWT yang menyelubungi dia. Ya ayuhan mudassir, orang yang berselimut. Baginda Rasulullah tu diselimuti oleh Ahmad, Rabbani Tuhan. Kata Syekh Rohimuddin, satu sisi Muhammad itu melihat Rabbnya dan satu sisi melihat makhluk. Maknanya baginda Rasulullah itu makhluk pun dia, Tuhan pun dia. Dia musing tu. Ketika dia nak melepasi Sidratul Muntaha, diri Rabbani itu duduk di atas di Nurani. Kalau diri Nurani itu tidak duduk di bawah diri Rabbani, dia tak akan lepas Sidratul Muntaha tu. Dan begitu juga sahabat, 10 orang sahabat baginda Rasulullah tu, dia menyaksikan diri itulah, diri Rabbani itu, menyaksikan pertunjukan yang dibuat oleh baginda Rasulullah di dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Baginda Rasulullah sendiri yang menjamin 10 orang sahabat tu, sebab dia melihat diri itu. Ada gangguan internet ke? Saya rasa tak ada. Pada masa baginda Rasulullah pulang daripada pengembaraan Isra' wal Mi'raj. Isra' ni daripada Baitullah Haram ke Masjid Aqsa. Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke Mustawa. Orang kafir mengerumuni baginda bagi menguji kebenaran perjalanannya. Lalu mereka menanyakan sifat-sifat Masjid Aqsa dengan terperinci. Dari cerita orang syariah, dia kata Allah Ta'ala tu tarik tiang-tiang. Maka baginda Rasulullah boleh menjawab berapa bilangan tiang Masjid Aqsa tu dengan terperinci. Tapi pertanyaan itu dapat dijawab oleh baginda Rasulullah dengan tepat sehingga golongan manusia merasa hairan dan kagum lalu mempercayai kebenaran Nabi SAW. Baginda hanya menceritakan bab Isra' kepada golongan musyrikin Mekah dan tidak menceritakan bab Mi'raj. Mi'raj tu baginda Rasulullah cerita ke Abu Bakar. Bab Isra' pun ramai orang Islam yang murtad pada masa tu. Dan mereka percaya kalau Wahabi hidup di dalam zaman baginda Rasulullah, dia sendiri akan murtad. Pasal Wahabi ni dia nak dalih. Jadi inilah yang membukakan pandangan kepada Khalifah Umar Al-Khattab yang berada di kota Madinah dapat melihat daerah Nawahan dan melihat panglima dan tentera Islam yang berjuang menyerang tentera Parsi di bawah Raja Yardajib III, di mana beliau mengeluarkan perintah menggempur musuh dengan hebat dengan suara Umar yang didengar oleh Panglima Huzaifah Al-Yamani sehingga beliau berjaya menempaskan mereka. Ya syariah Jabar-Jabar pun Umar juga ketika berkhutbah di, kalau tak salah hamba, di Madinah, peperangan didangi oleh syariah, panglima perang syariah. Jabar-Jabar tu menunjukkan ada tentera musuh di balik bukit. Pada suatu masa ditanyakan baginda Rasulullah dengan pertanyaan apakah nur itu, baginda Rasulullah menjawab apabila nur itu memasuki hati maka legalah, lapanglah hati itu. Nur itu dirilah. Kemudian ditanyakan lagi bagaimanakah tanda. Sabda baginda Rasulullah, hati itu tidak akan lupakan sekembaliannya ke Darul Khuld, negeri akhirat, dan tidaklah bermasgul, yakni berlaka-laka dengan keduniaan. Tidak jadi cinta dunia, hubur dunia. Kerana dunia ini adalah tempat perayaan dan percubaan. Dunia ini tempat kita uji. Sekarang pun kita diuji oleh COVID-19. Hati itu selalu mengingati kematian sebelum tibanya kematian itu. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ilmu itu diperolehi bukanlah kerana semata-mata banyak riwayat atau sumber biasa, tetapi dia hanya diperoleh dengan nur yang Ta'ala campakkan ke dalam hati seorang tu. Maknanya orang nak beriman ni tak natika banyak dalil ataupun sebanyak ayat kita bagi ke dia. Cukup dengan satu ayat. Wa balighuni wala ayah.
Sampaikan walau satu ayat. Dah cukup untuk beriman. Kalau kita rasa beriman ni, dah kita rakyat seperti kitab pun, dia akan bakit. Dia ayat, kalau hadis kan, hadis palsu. Nur atau cahaya ialah salah satu daripada nama Tuhan dalam Asma' Husna, An-Nur. Allah SWT menamakan dirinya Nur dan menjadikan kitab-kitabnya Nur. Rasul-rasulnya Nur. Agamanya Nur juga. Berkata Abu Sa'ud bahawa Allah SWT mengiktibarkan dengan Nur kerana sungguhnya Allah SWT nampak dengan kurnia zatnya akan Nur itu. Dan semuanya selain pada Allah Ta'ala nampak dengan dinampakkan Nur itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud daripada Nabi SAW, di sisi Tuhanmu sekalian tidak ada malam dan siang. Adapun cahaya langit dan bumi adalah daripada Nurullah. Daripada Abu Zar radhiyallahu ta'ala, aku bertanya kepada baginda Rasulullah, apakah Tuhan melihat Tuhan? Baginda Rasulullah menjawab, aku melihat Nur, aku melihat diri. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sirul Asrar, dia kata, aku melihat pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan tu Ahmad tu lah, di batin baginda Rasulullah. Nur ibarat bintik-bintik yang terletak di hatinya, yang mana dengannya seorang hamba itu dapat melihat yang baik dan batil, yang asalnya adalah takwa. Ia adalah satu keyakinan yang tersedia di dalam hati, yang dikurniakan ke atasnya iman dan keyakinan. Adapun kurnia itu ialah apa yang nampak kepada hakikat segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, takutilah kamu akan firasat orang mukmin kerana mereka melihat dengan nurullah. Tempat terbitnya nur di dalam hati, ruh dan sir. Adapun hati itu adalah tempat terbitnya nur tawajuh, iaitu nur yang menghadap Allah SWT, tidak pada yang lain. Maqam hati ialah zikir atau mengingati Allah SWT pada setiap masa dan keadaan, ataupun kita panggil solat tu daimah. Adapun sir atau sirul sir, tempat terbitnya nur musyahadah, iaitu nur pandang memandang. Katanya Uwais Al-Qarni, katanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar ketika dia melihat Uwais Al-Qarni, dagunya condong ke kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, zikir baca Al-Quran angguk-angguk. Ada kata Allah memandang Muhammad. Mana? Di sinilah nur sebagai penyingkap tabir, pembuka tabir, pembuka pintu dan pemberi masuk ke hadrat Allah SWT, Allah Azza wa Jalla. Jadi yang memancarkan nur itu ialah dia lah, sehingga kita dapat boleh melihat. Jadi di antara Rabbani dengan Nurani ni suluh kepada Nurani, maka Nurani itu dapat melihat diri Nurani atau diri Rabbani. Jadi kita tidak boleh mengenal Ta'ala kecuali yang Ta'ala itu memperkenalkan dirinya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, dengan pengenalan Tuhanku. Adapun sir dan sirul sir, tempat terbitnya nur musyahadah, iaitu nur pandang memandang dengan Allah itu, secara maknawi, maka hancurlah yang lain. Apabila kita terpandang diri itu, maka seolah-olah apa yang ada panak. Panak ni binasa. Mana apabila kita selam dalam diri kita itu, aku jadikan dalam hati, dalam rongga dada anak Adam itu hati. Hati itu lubun. Dia hati, dalam hati itu puat. Dia puat itu lapisan ketiga. Dalam dia kazaba puat ada mara'ah. Dan puat itu lubun. Dalam lubun itu sir. Dalam sir itu sirus sir. Selam lagi. Dalam sirus sir itu anak aku. Seolah-olah baginda Rasulullah pergi Mi'raj. Kita selam dalam ni, dalam diri kita ni, ibarat
baginda Rasulullah naik daripada satu langit ke langit. Maka lepas kepada pada Sirusi itu seolah-olah keluar daripada dunia ataupun alam ni, sepada dunia atau garis dunia, seolah kita pergi ke mustawa, baru berjumpa dengan aku, ana itu. Tiada sesuatu di sisinya. Di sisinya tiada sesuatu. Kamu hanya Allah yang kekal. Baginda Rasulullah SAW sabda apabila ditanyakan hakikat ihsan, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah. Maknanya tidak tepat. Melihat itu tidak secara mata zahir dengan mata hati. Itu dikatakan seolah-olah. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Pancaran nur dalam hati itu dinamakan nur yakin. Mula-mula sinar itu rendah, bagai cahaya bintang yang tidak berapa terang. Kemudian bertambah kuat sinarnya seperti cahaya bulan. Jadi bulan ni sebenarnya tak ada cahaya. Dia menerima cahaya pancaran daripada matahari. Seolah-olah nampak bulan tu bercahaya. Cahaya macam cahaya dia sendirilah. Maka itu dinamakan nur insan, nur iman. Kemudian nur itu bertambah terang bagai matahari. Maka itu dinamakan nur ihsan. Di ketika ini zikir telah menjadi sebati dengan jiwa. Maknanya bukan cakap mulut saja berzikir, bukan cakap hati berzikir, bahkan daging-daging, orak, tulang temalan, apa yang ada pada kita ni turut berzikir. Jika Allah Ta'ala bukakan, dah kita boleh dengar ni, bulu-bulu rambut pun berzikir. Kemudian tidak nampak sesuatu yang lain melainkan Allah Ta'ala. Tiada wujud sesuatu melainkan Allah. Berkata Alif Sahur, sungguhnya matahari terbenam pada waktu petang dan sungguhnya cahaya ilahi nur tidak akan menghilang. Daripada nur yakin itu menyingkatkan kita kepada makrifah, pengenalan daripada wujud ciptaan Allah SWT kepada yang menjadikannya. Maka pada masa itu dilihatnya segala yang berlaku itu semuanya af'al, yakni perbuatan Allah Ta'ala. Maka apabila disuluhi dengan nur yakin itu, maka terbitlah di tingkat ini fana fil af'al. Baru fana fil af'al. Maknanya fana di perbuatan Ta'ala. Maknanya perbuatan Ta'ala ni kalau berzikir nampak bukit, nampak gunung, nampak laut. Daripada nur iman itu menyingkat kita kepada makrifat, daripada segala sifat dan nama yang wujud, asma yang wujud, yang keluar daripada hakikat Muhammadiyah ni semua nama-nama lah. Pasti berupa lah nama-nama. Itu semuanya bernama dan bersifat daripada yang esa, maka suci lah. Maknanya diri itu memang suci, hening jenis bening. Sucilah dia daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kerana diri itu memang tak ada kekurangan langsung. Semua benda mempunyai hakikat nama-namanya. Maknanya tak ada atas dunia ni yang tak ada daripada nama Ta'ala. La ismu illallah. Pandangan nur itu jelas bagai cahaya bulan. Dan di tingkatan ini apabila disuluhi dengan nur iman, maka akan terbitlah fana fi sifat. Barulah naik pada tingkatan fana fi sifat. Jadi apabila telah dilazimkan, dibiasakan dengan sir ni rahsia dan zikir. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir ialah sebutkanlah. Fa'lamu. Bukan setakat ingat di hati. Manusia sebut. Ya ayyuhallazina amanu wa zikrullaha zikra katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutkanlah akan Allah dengan sebutan yang banyak. Dia tak kata 1,000 ke 2,000, 3,000. Maknanya sebanyak-banyaknya, infinity. Maka ia akan sampai kepada nur ihsan. Sampai kata kita ni orang gila. Zikirlah kamu sampai kata mu tu majnun, gila. Gila ke Tuhan, tak apa. Peduli apa orang. Daripada nur ihsan itu akan menyingkapkan kita
kepada makrifah kepada hakikat zat Allah SWT. Nur itu bagai matahari. Sampai ke zat ni kosong, hilang diri. Tapi tahu, tapi nak cerita tak boleh. Apa di zat tu kosong. Bukan kosong semata-mata, kosong ada barang. Nur itu bagai matahari. Sampai berzikir sampai berjumpa cahaya yang terang benderang. Dah pejam mata dah, tapi dah silau. Kalau buka mata buta. Tu nur. Cahaya dia kuat sangat. Jelas kelihatan tiada yang tersembunyi. Kadang-kadang si hamba yang berjalan pada tingkatan ini akan terbakar jiwanya dalam hadrat ketuhanan. Dan ketika inilah zahir fana fi zat. Tak boleh nak cerita zat. Selagi boleh cerita, bohong, tipu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang kejadian dan jangan fikir tentang zatnya. Jadi, kenal Ta'ala ni di atas sifatnya. Maka dari situlah dibawa ke hadrat ketuhanan yang maha mulia untuk kembali memimpin manusia, untuk dibawa kembali dari jalan yang rendah, sufli, ke alam tinggi, ufli. Maka pintu kenabian telah tutup, yang ada pintu kewalian. Berzikir nampak cahaya kunang-kunang atau kelip-kelip, jadilah boleh balik dah tu. Apa itu wali? Wali ini apabila berzikir kamu sudah nampak cahaya. Allah waliyul ladzi yukhrijuhum fi zulumati ila nur. Allah yang mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Allah waliyul ladzi. Al-wali itu disebut kepada Allah Ta'ala. Mana sat ni? Maka rahsia risalah nubuwah itu kembali dibuka dengan pintu kewalian yang tetap terbuka. Maknanya siapa-siapa nak jadi wali, jawatan kosong ada. Yang menjadi penyimpannya ialah insan kamil mukamil. Mana kita nak masuk syurga, kita kena kamil dengan diri nurani dari Rabbani itu. Mari ke dunia pun kita kamil dengan dia. Seolah-olah mu nak mari tengok ladang, mu nak tengok kebun, mu mari nak tengok, kita kata ni ladang Ta'ala lah. Tapi mu tak boleh pergi gitu. Mu kena pakai dipanggil angkasawan tu, panggil apa? Capsule aku. Maknanya kita kena duduk dalam dia. Kena pakai sifat ma'ani tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Sebab rohaniah nyawa kita sebenar-benar kita ni, dia boleh kembang, boleh kecut. Dan yang Ta'ala peruntukkan kepada kita hanya dua saja. Break, iaitu menahan diri. Macam bulan puasa tu, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kemudian, ia akan na'budu, ia akan nasta'in. Dikalah kami semua dan dikalah yang kami minta pertolongan. Minta tolong itulah yang Ta'ala peruntuk kepada kita dengan menahan diri, break. Itu saja. Yang lain semua yang dia, yang Ta'ala tu. Maka benarlah firman Ta'ala sebagaimana yang telah disebut dalam surah tadilah, surah An-Nur. Adapun nur ilahi dan atau nur rububiyah adalah sumber pemberi sinar cahaya dalam batin manusia. Dan apabila dia kendaki untuk menampakkan ketentuannya kepada hamba-hambanya, secahaya nur ilahi itu akan terselah di muka hamba-hambanya, terpancar di wajah. Nampak nur. Pada cahaya dalam itu keluar di wajah. Maka pada itulah berkuasalah rohaniah di atas basariah makhluk. Ini sifat basariah lah. Kalau kita nak matikan sifat basariah, kita kena pejam mata. Barulah mata basirah itu terbuka. Tutup mata basariah, dah. Terbuka lah mata basirah atau mata roh. Dan dalam pada itu tidak tinggal lagi bekas-bekas basariahnya. Di tahap ini ilmu menjadi tubuh di alam nur dan seluruh panca inderanya terpancar cahaya ilahi firman Ta'ala dalam surah An-Nur tadi. Dalam hal ini maka bertepatlah maqam batin keinsanan yang baru itu ke maqam kekodiman hadrat ketuhanan. Maknanya berjalan Ta'ala lah. Sebab dia ambil alih, dia take over. Contohnya dalam solat tu kita dah sebut dah Allahu Akbar. Maknanya dia yang mengerjakan solat, bukan kita lagi. Sebab kita dah sebut daripada awal,
Kita menjawab azan iqamah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya aku dalam kita mengerjakan solat. La tataharraku zahratan illa biiznillah. Tak ada sebesar zarah pun hak kita macam hak dia. Sebab kita guna barang dia. Sebab kita kontak di kodrat iradah tu. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin melihat musyahadah dengan Tuhan manakala belum hilang sifat-sifat baru. Kalau kita tidak duduk di pakai miskin, hina, dina, tak larat, tak kuasa, tak, kalau kita tak boleh duduk situ, maka tak timbul sifat ketuhanan tu. Apabila kita duduk di ego, sombong, riak, ujub, sama'ah, tak, akulah kuat, aku semua, tak, maka sifat ketuhanan kita akan jadi rendah lah. Dia macam jongkit. Umpama panas dan dingin tidak boleh bersama-sama dalam satu keadaan. Maknanya apabila kita duduk di tawaduk, mana sifat ketuhanan kita tu tinggi. Zat Allah SWT itu mustahil terlihat kecuali daripada nur sifat-sifatnya saja. Sekiranya nampak nur aslinya, walau sebesar atom, nescaya lebur alam yang wujud ini. Sebab tu yang jadi Nabi itu ialah Muhammad, bukan Ahmad. Ahmad tak akan zahir sebagai Nabi sebab dia uluhiyah. Sebab tu dia tak terjeli zat dia. Kalau dia terjeli zat dia, hancur habis. Sebab tu yang kita boleh tengok ialah sifat. Setakat sifat. Yang kena zat tu ialah baginda Rasulullah. Sebab tu Rasulullah pergi luar pada garis dunia, sepadan dunia. Bukan di sini. Rasulullah pun pergi ke luar daripada dunia ni. Tiba-tiba kamu boleh kata kamu boleh melihat zat. Rasulullah pun pergi ke mustawa. Tiba-tiba kamu kata kamu boleh lihat di mahsyar. Lebih kamu daripada Rasulullah. Pasal apa Rasulullah tidak pergi ke syurga? Kamu kata boleh melihat zat Allah di syurga. Tak. Jadi nak melihat setakat sifat baginda Rasulullah. Apabila kenal Rasulullah tu, kenal lah Allah Ta'ala. Apabila kenal sifat, jadi kenal lah zatnya. Dia antara gaib dengan nyata saja. Jadi yang beradu situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.